Okey, Assalamualaikum sejahtera. Sebab baru ini keluar satu statement yang agak kecoh juga, di mana pengeluaran KLSP pada tahun COVID-19 dikeluarkan sebanyak 145 bilion ringgit telah dikeluarkan, di mana kerajaan telah memberikan beberapa orang kata pengeluaran istimewa seperti iSinar, iLestari, iCitra dan juga pengeluaran khas So, semua ini menjumlah 145 bilion dan menyebabkan jumlah orang kata simpanan KLSP bagi susut pada tahun 2022 lah. So apabila dibuat pembahagian tu dapat dilihat bahawa um, median simpanan ahli bawah 55 tahun, median ni maksud sebagai purata simpanan ahli keseluruhan lah. Okey, berdasarkan kaum dilihat Melayu sebelum COVID di bulan April 2020 adalah sebanyak RM16,938. Manakala selepas COVID-19, penggunaan air ni semua, jumlah simpanan Melayu dari segi purata adalah turun mendadak sebanyak RM4,930. So, kita kena kehilangan purata RM10,000 sebulan. Amat teruk lah. Okey. Manakala untuk bangsa Cina pula, sebelum simpanan adalah 45,000, sebelum COVID-19 adalah 45,756. Selepas COVID Disember 2022, simpanan purata mereka adalah 45,182. Maka berkurangan sebanyak RM594 sahaja. Okey, bagus sangat situ. Manakala untuk bangsa India pula, pada April 2020, jumlah simpanan mereka adalah sebanyak 25,724. Maka pada Disember 2022 menurun menjadi RM14,929. So, kurang RM10,000, dikurang sama dengan bangsa Melayu lah. So, apabila lihat di sini, mereka sering berkatakan kehilangan sebanyak 145 bilion ringgit mulai pengeluaran khas untuk KLSP ini telah menyebabkan ramai penyimpan-penyimpan di KLSP akan bermasalah pada masa mereka bersara nanti. Okey, kerana dari segi data tunjukkan Melayu tadi tinggal RM4,000 kan. So, amat membahaya. Dan isu di sini pula dipolitikkan pula, mengatakan kenapa paling tinggi mengeluarkan adalah bangsa Melayu. Bersifat kenapa perlu keluarkan begitu banyak sekali. Okey. So, hari ini saya tak nak cerita tentang bangsa. Saya cerita tentang umum. Kalau cerita tentang kerana apa dikeluarkan oleh setengah pihak baik bangsa, semua ni adalah itu hak mereka kerana simpanan baik bangsa lah. Tetapi kita boleh lihat pada tahun 2019 tahun itu adalah tahun COVID-19, semua orang merana, okey. Dan kebanyakan orang yang merana adalah mereka yang bergaji rendah, okey. Bukan bergaji tinggi, di mana mereka telah bekerja, cuti 3 bulan, 4 bulan, kena buang kerja, macam mana mereka mencari pendapatan. Dan nasib baik ada pengeluaran khas untuk KLSP pada masa itu. Saya bayangkan pada ketika itu, jika kerajaan tidak membantu untuk membuat pengeluaran khas untuk KLSP, saya tahu ramai akan bunuh diri lah pada ketika itulah. Saya jaga tak kira semua bangsa bakal bunuh diri. So, akan keluar data kadar perusahaan bunuh diri meningkat pada tahun Disember 2022. Itulah saya akan cerita lah. Nanti sebaliknya pula. Okay. So, banyak membantu. Memang kerajaan memberikan orang kata seperti moratorium semua khas untuk pembayaran ni semua-semualah. Tetapi mereka sewa rumah daripada penyewa yang tidak fikir, penyewa orang tuan rumah pun nak makan juga. Rasa bila sewa rumah itu tak bulan pembelanjaan, makan minum anak-anak kat rumah, perbelanjaan, tiba-tiba nak buat online lah, online belajar, handphone tak ada, kena beli handphone atau tab untuk anak mereka buat online. Itu semua adalah kos dan mereka yang gaji rendah macam ni, mana cek duit? Inilah datangnya bantuan syarikat untuk bantu mereka meneruskan kehidupan mereka untuk sementara. Dan sementara dapat pulih, nak cari kerja lagi pun perlukan duit, betul? Itu satu. Nombor dua, kebanyakan kenapa Melayu atau India ni dikatakan median simpanan rendah, kerana mereka banyak keluar, disebabkan mereka adalah peratusan yang menyimpan paling tinggi di dalam KLSP. So, Melayu contohnya paling tinggi, tetapi jumlah simpanan yang masukkan adalah rendah disebabkan gaji yang rendah. Okey, faham kat situ sebab KLSP ni disimpan berdasarkan gaji perasaan gaji. So, gaji RM2,500 ambil dalam 11% kan masuk simpan, tak banyak berbanding orang yang main gaji seperti RM10,000, potongan gaji 9%,
lebih tinggi. Dan kebanyakan ini semua didapati oleh kawan-kawan yang lain, sebab tu nampak dia punya simpanan lebih besar. Okey. Dan kita boleh katakan, kaum ini lebih banyak gaji pada Melayu. Tidak juga, kerana peratusan yang menyimpan di dalam SP adalah Melayu paling ramai, tetapi dalam kalangan situ terdapat ramai yang bergaji rendah, bergaji tinggi dan besar lah. Manakala kaum yang sebahagian pula tidak ramai, tetapi kebanyakan mungkin dalam 70% bergaji lebih besar. So itu perbezaan kat situ. Bukan jangan gunakan statement saya sebagai rasis pula. Itu berbeza kerana ikut peratusan penyimpanan dan peratusan gaji mereka kat situ. So artinya memang nampak lebih median simpanan dia lebih tua, lebih lambat, lebih laju. Manakala mereka yang keluar pada COVID-19 tadi 2021 ni keluarkan, dan mereka boleh top up cepat gaji mereka dalam masa 2 tahun, mereka boleh cover balik atau 3 tahun boleh cover balik disebabkan gaji mereka adalah besar dan mampu untuk simpan lebih laju. Itu perbezaan dekat situ. Mereka buat bonus ke apa, tambah lagi duit kat situ. Atau mereka gaji, mereka boleh tolak tambah sikit lagi persen gaji mereka dalam situ. Itu dia kemampuan untuk menyimpan lebih di WSP. Itu beza kat situ. Peratusan gaji dan peratusan orang ikut kaum yang menyimpan di dalam SP. Itu kena lihat juga. Baru kita boleh lihat berapa T20, BP, B40, M20, berapa ramai mengikut klasifikasi by kaum. Baru di situ. Saya cari tak jumpa lah kat sini. So, artinya statement-statement yang bersifat rasisme perlu dihentikan lah. Mengatakan kaum Melayu ni boros mengeluarkan SP adalah tidak benar kerana sebab saya berikan tadi. So, dan juga semua orang memang salah, bukan Melayu saja masalah, Melayu, Cina, India semua memang sama ketika itu. So jangan pertikaikan pada dia lagi. Dan pihak SP sepatutnya mencari idea untuk orang kata menambahkan pendapatan buat pelaburan-pelaburan yang lebih berhemah. Dan memang pada ketika itu anda menggunakan 1.5 million, anda tak ada melabur. Kerana semua orang stop pelaburan, semua stop. So memang kalau SP merundum pendapatan ni secara mendadak, punca pendapatan daripada penyimpan, punca pendapatan pelaburan tak ada, semua tak ada, anda keluarkan duit, aku akan makan kurang. Tetapi situasi itu adalah situasi yang istimewa pada ketika itu COVID-19. So saya tidak menyokong langsung mengatakan bahawa kaum Melayu ini boros atau tidak tahu menguruskannya. Memang tak segelintir. Tak kira semua kaum, semua atau segelintir yang memang dapat ambil peluang untuk bukan wang ni. Bukan Melayu saja, semua bangsa pun ada buat begitu juga. Okey. Cuma peratusan dia, peratusan. Maksud tadi ni, peratusan simpanan Melayu lebih kurang 300 orang simpan, Cina lebih kurang 50 orang, India lebih kurang 100 orang. So bila yang 300 ni keluar lebih, memang buat lebih 300 orang. Dan masalah pula gaji dia kecil, nak top up cover balik jadi lambat. Ada kena buang kerja kat situ juga. Okey, itu perbezaan kat situ. Dan juga hal itu juga kenapa nampak peningkatan meningkat disebabkan macam rakan saya, dia telah bekerja di kilang selama 10 tahun, dia dah berhenti, mega lama dah, mega lebih kurang 10 tahun juga. So masa COVID tak ada duit. So nasib baik dia ni simpanan COVID yang dia kerja dahulu, dia keluarkan juga. So orang yang terlibat mengeluarkan SP ni juga orang-orang yang tidak lagi bekerja yang menolak ke SP, orang yang telah berhenti berniaga sendiri tapi yang simpanan dia keluarkan juga duit dari situ. So itu pun dikira sebagai pengeluaran by kaum. So kena lihat semua situasi tersebut. So data kena lebih lengkap lagi. Sekarang data tunjuk ni bilion, 30 bilion mulai kurang, semua tu saya rasa jangan dipolitikkan lah. Untuk base kasih complete data, terangkan ini sebab yang sebenar. Semua orang pernah melalui, saya tanya semua orang, anda pernah melalui COVID-19, anda tahu berapa suskarnya. Memang kita perlukan duit tambahan dari SP pada ketika itu. Dan terima kasih kerana pada situ dibenarkan pengeluaran 4 kali pengeluaran yang saya tahu 3 lah. Air Lestari, air Sinar, air apa lagi, saya dah lupa dah. Dah ambil duit, dah lupa lah. Dan air Citra ketika itu. Okey, Assalamualaikum sejahtera. Saya rasa tidak buat statement ini menyakiti sesiapa pun sebab saya berdasar pandangan saya sendiri. Okey, so jangan lupa subscribe channel saya dapat tips menarik tentang isu-isu semasa. Assalamualaikum.